boleh start. Puan Aino tadi nampak kat bilik dia kan? Tak Puan ni Macam diorang dah nampak kita ke belum? Belum. Belum kita mulakan Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. Dah nampak dah tu. Faizatun dia tu dah nampak. Oh. Dah boleh mula dah tu. Dr. Zaitun, hari ni hari jururawat kan? Ya, pertama hari jururawat hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada hari ini secara maya untuk mendengar perkongsian daripada dua orang pakar untuk topik kita, topik yang amat penting dan relevan pada masa ini, iaitu kembali bertugas di pejabat. Apa staf perlu buat? Saya Wan Ismahanini binti Ismail adalah selaku moderator pada sesi perkongsian pada pagi ini. Jadi sebagai pengenalan untuk makluman semua, penganjuran sesi perkongsian ini adalah inisiatif Persatuan Pentadbir UiTM khususnya dalam memaparkan perkongsian tips, panduan dan nasihat kepada semua staf dari segi operasi kerja, penjagaan kesihatan dan keselamatan, terutama dalam agenda universiti serta negara untuk memutuskan rantaian COVID-19. So topik ini juga adalah selari dengan kembalinya sebahagian staf bertugas di pejabat, work from office, iaitu mulai esok 13 Mei 2020 dengan normal baharu susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Panel-panel pada yang kita bawa pada hari ini adalah yang tidak asing lagi di kalangan warga UiTM. Jadi saya perkenalkan panel kita yang pertama, iaitu Dr. Zaitun Nasir, pengarah Pusat Kesihatan UiTM yang juga merangkap Presiden Persatuan Pentadbir UiTM. Terima kasih Doktor. Seterusnya panel kita yang kedua ialah Tuan Haji Muhammad Nizam bin Nordin, Ketua Timbalan Pendaftar Jabatan Pengurusan Sumber Manusia Pejabat Pendaftar. Terima kasih Tuan Haji. Untuk tidak membuang masa, kita akan terus mengutarakan beberapa soalan kepada panel kita pada hari ini. Dan sekiranya ada warga yang ingin bertanyakan soalan, bolehlah diajukan di ruangan komen di muka buku ini. So insyaAllah kita akan pilih beberapa soalan untuk kita utarakan kepada panel. Jadi untuk soalan yang pertama, saya mulakan dengan Tuan Haji dulu, Tuan Haji Muhammad Nizam. Okay, soalan yang sangat simple. Okay, kita selalu sebut tentang PKP, PKPP. Boleh tak kalau Tuan Haji jelaskan sedikit sebenarnya apa perbezaan antara Perintah Kawalan Pergerakan dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini? Okey, terima kasih kepada Dr. Wan Ismahanini. InsyaAllah dengar kan? Clear kan? Suara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada moderator yang menjemput saya, juga kepada Dr. Zaitun, pengarah Pusat Kesihatan selaku Presiden Kesatuan Pentadbir UiTM. Dalam masa yang sibuk ini masih lagi sempat kita berjumpa. Walaupun kita dah jumpa setiap hari dengan berbagai-bagai isu yang dibangkitkan, yang disampaikan, tetapi kita faham bahawa ia adalah meliputi tentang Akta 342. Daripada Akta 342 inilah yang menjadikan kita ini dikenali sebagai grup PKP dan sekarang ini adalah grup PKPB. Jadi kita faham bahawa apa yang dilaksanakan ini adalah untuk faktor kesihatan kita. Faktor kesihatan di mana sebagai akta pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit. Itu realitinya. Apabila berlaku wabak, saya rasa Dr. Zaitun lebih arif, dalam bilangan tertentu, maka kerajaan terpaksa melaksanakan satu perintah kawalan. Dan perintah kawalan inilah yang perlu diikuti oleh masyarakat setempat apabila diarahkan. Jadi kalau kita kenal sebagai yang sekarang ini baru kita tahu bahawa ada perintah kawalan pergerakan rupanya. Sepanjang hidup saya, selama hampir 50 tahun, saya baru tahu kata kena buat perkara ini. Perkara kena dikawal pergerakannya oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan hakikatnya baru kita tahu bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia ni mempunyai satu akta yang amat kuat yang perlu dilaksanakan untuk membantu masyarakat supaya wabak itu tidak merebak dan berjangkit. Okey. Perintah kawalan pergerakan kita dah tahu bahawa kita dah lalui daripada 8 Mac hingga PKP dulu Untuk PKP daripada 8 Mac hingga 31 Mac itu dikenali sebagai PKP 1. Lepas tu kita ada lagi satu PKP 2 bermula 1 April hingga 14 April dan kita ada PKP ketiga iaitu yang lebih disebut sebagai PKP 3 diperketatkan. Yang mana bermula daripada 15 April sehingga 28 April. Dan kalau kita kira total kita selalu disebut penjarakan hampir 42 hari dah kita dipenjarakan untuk PKP 1, 2 dan 3. Apa itu PKP? PKP ia adalah secara konsepnya yang lebih mudah kita nak faham, kita penjarakan sosial kita. Kita lakukan social distancing antara kita. Yang mana tujuannya hanyalah untuk menghindari kita daripada mendapat jangkitan penyakit. Bermaksud kita terpaksa bersama dengan masyarakat buat satu penghindaran sosial daripada yang seringkali yang kita dah pernah laksanakan, iaitu kalau kita jumpa selalunya kita bersalam-salaman, kita duduk dekat-dekat, kita duduk dalam perhimpunan, kita makan bersama-sama di satu meja. Itu semua apa sahaja hubungan sosial kita kena jarakkan secara fizikal. Tetapi kita masih lagi boleh bersosial seperti Maya ni. Masih lagi boleh berbincang, masih lagi boleh membincangkan perkara-perkara dan boleh bertanya khabar, tak ada masalah. Jadi penjarakan ini akan melibatkan bukan sahaja di peringkat kita tetapi di tempat awam, iaitu supaya kita mengurangkan risiko. Bila sebut sahaja tempat awam, segala aktiviti bersama masyarakat perlulah dijauhi. Maksudnya di pasar raya, di pasar, pergi masjid, perhimpunan. Buat masa ini kita kena laksanakan itu. Dan yang kita risaukan adalah ayat mengamalkan tabiat memenjarakan sosial itu. Kerana apa yang difahami ialah berada di rumah bersama keluarga tanpa membuat kontak yang paling dekat dengan sesiapa sekali. Itu kalau kita kenali sebagai PKP. Kalau kita nak kenali sebagai PKPB, ini kita telah mula baru-baru ini sehinggalah Jun ini yang akan kita laksanakan. Dan kalau kita faham apa yang diperlukan ialah
PKP akta itu masih kekal ada relevannya untuk diguna. Tetapi kita hanya membuat kelonggaran tertentu sahaja. Iaitu kelonggaran-kelonggaran yang supaya syarikat perniagaan masih boleh beroperasi seperti sedia kala. Ayat sedia kala itu pun perlulah tidak lagi mempunyai sosial hubungan sosial. Ia masih lagi perlu penjarakan tersebut supaya apa yang kita lihat ialah supaya PKPB ini masyarakat boleh mendapatkan barangan, peralatan, kemudahan untuk nak digunakan sepanjang setiap hari. Dan apa yang kita faham ialah sekarang ini rakyat merasakan apabila PKPB ini ada, mereka telah bebas. Sebenarnya mereka tidak lagi bebas. Mereka masih lagi terpaksa masih lagi perintah obligasi pemenjaraan sosial itu ada. Dan mereka masih lagi kekal kena patuhi. Sehingga bila kita belum ketahui. Keywordnya hari ni kalau kita nak nampak antara PKP dan juga PKPB ni dia masih sama, iaitu penjarakan sosial yang macam Haji sebut tadi. So kita dah agak jelas tentang apa perbezaan antara PKP dan juga PKPB bersyarat. Jadi kita akan lanjut tanya lebih lagi soalan selepas ini. Seterusnya kita boleh beralih pada panel kedua, iaitu Dr. Zaitun. Kalau nak ikutkan seperti kita sedia maklum, esok kita semua sebahagian staf UiTM akan mula hadir bertugas secara fizikal ke pejabat mengikut arahan ditetapkan oleh ketua jabatan, ketua bahagian masing-masing. Jadi boleh tak kalau Dr. cerita sikit apa nak mengenai persediaan yang perlu dibuat oleh seseorang staf tu sebelum mereka kembali ke pejabat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ismahan ini, Cik Nizam, Kesatuan Pentadbir UiTM dan semua viewer daripada FB UiTM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. So alhamdulillah semoga sihat ya. Saya harapkan semuanya sihat lah. Sebab dapat view FB ni sihat lah ya kot. So perintah kawalan pergerakan atau PKP ni sehingga 4 Mei. So PKPB kita dah mula 4 Mei. So UiTM kita akan mula bekerja ataupun mula melaksanakan pengoperasian UiTM semasa PKPB berkuat kuasa 13 Mei iaitu esok. Bermaksud sebahagian daripada staf UiTM akan mula hadir bertugas ke pejabat masing-masing mengikut jadual penggiliran yang disediakan oleh PTB masing-masing. Yang ini tertakluk kepada panduan yang telah di-emailkan oleh Pekeliling Naib Chancellor bilangan 15/2020 ya. So apakah persiapan yang perlu dibuat oleh staf yang akan hadir bertugas? So kalau kita tengok penyakit COVID-19 ni sebenarnya kita dah faham sejak Disember 2019 dan meningkat pada Januari 2020. So Pusat Kesihatan telah terlibat daripada awal Januari untuk menjalankan atau terlibat dalam pelantikan kecemasan UiTM. Jadi telah memberi informasi yang banyak kepada warga UiTM untuk mengawal, memberi pengetahuan mengenai COVID-19. So kita faham COVID-19 ni adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, coronavirus. Coronavirus ni adalah novel yang baru yang telah diberi nama COVID-19, iaitu Coronavirus Disease 2019. So WHO telah bagi nama COVID-19. Sifat dia masih baru, kita masih tak tahu yang sebenar dia. Tapi telah difahamkan dia menyebabkan penyakit bagi saluran pernafasan. Cara merebaknya dengan
droplet yang keluar daripada badan ataupun daripada pesakit yang positif. Coronavirus ni dia ada mempunyai beberapa jenis. Beberapa jenis ni sebelum kita pergi persediaan kita kena tahu dulu apa itu virus ni. So dia ada alpha, beta, delta, gamma. Kebiasaannya dia menyebabkan penyakit kepada haiwan ataupun zoonotik, penyakit zoonotik. Tetapi ada jenis beta yang boleh menyebabkan penyakit kepada manusia. Iaitu contoh adik-beradik yang lain yang menyebabkan virus penyakit pada manusia adalah SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, MERS-CoV, Middle East Respiratory Syndrome, dan sekarang ni adalah COVID-19. Simptom yang biasa kita jumpa ni nanti relate dengan bagaimana persediaan. Simptom dia adalah mengenai apa respiratory simptom, iaitu demam, batuk, sesama, sakit tegak, sesak nafas. Tapi yang menjadi masalahnya adalah kebanyakan kes COVID-19 ni adalah asymptomatic, dia tak ada simptom. So bila dia berada pada orang yang sihat ataupun orang yang bukan high risk, individu itu tidak mempunyai simptom dan dia positif. Jadi sampai ke tahap sekarang ni sebenarnya telah ramai sebenarnya individu ataupun di Malaysia ni rakyat yang telah dijangkiti oleh COVID-19 tapi mungkin kita terlepas tidak saring dia sebab tak ada simptom. Siapa yang high risk, contohnya kanak-kanak ataupun orang yang telah berumur, so mereka ni simptom dia akan menjadi lebih teruk dan mereka ni yang perlukan tempat di hospital, iaitu di ICU ataupun yang positif dimasukkan ke dalam hospital dan lambat untuk mereka nak baik. Jadi apa yang kita perlu siapkan adalah kita kena mengetahui kita di mana dalam rantaian COVID-19. Setiap staf di ITM yang sama ada yang nak bekerja ataupun yang masih work from home, mereka kena mengetahui dalam rantaian COVID-19 itu dia berada di mana. So apa yang perlu mereka lakukan adalah sekarang ni telah di-emailkan link untuk deklarasi harian risiko COVID-19, iaitu pautan yang telah diedarkan dalam penjualan Chancellor pada 9 Mei dan juga telah diedarkan oleh Tuan Haji Nizam pada 10 Mei. So, ini adalah preparation awal. Pihak universiti menyediakan platform untuk setiap individu melakukan saringan terhadap diri mereka sendiri. Lain daripada yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan. Kesihatan ada menyediakan MySejahtera dan juga MyTracking. So apa yang UiTM buat, kita ada link saring C19 yang kita boleh gunakan untuk dua-dua saringan, iaitu saring diri kita sendiri dan kita boleh track ke mana kita pergi bila kita masuk bertugas nanti. So apa yang kita perlu tahu, apa yang kita perlu buat adalah persediaan kita kena menjawab dengan jujur dan benar soalan-soalan tu. Soalan tak banyak, bukan macam UPSR ke SPM ke PT3 Soalan untuk saringan ni mudah aja. 3 je soalan yang perlu dijawab. Soalan pertama, soalan-soalan ni juga kita telah buat pilot semasa PKP2 nak masuk ke PKP3 dan pada masa itu kita minta staff mengisi, saya rasa 80% ke 90% menjawab link yang kita berikan pada masa itu, dan pada masa itu kita verify nurse di pusat kesihatan dan juga di kampus-kampus cawangan verify jawapan-jawapan yang diberikan oleh staff. So kami telah betulkan jawapan-jawapan mana yang ada tersilap. Saya ulang lagi soalan. Soalan pertama adalah, adakah anda disahkan positif COVID-19? Ini persediaan yang memang sejak 2 hari yang lepas ni banyak soalan yang ditanyakan kepada kami. So jawapannya, kalau ya dalam masa 14 hari kita disahkan positif, kita adalah kategori A dalam rantaian COVID-19. Dalam rantaian tu kita ada kategori A, B, C dan D. D dan E. So
Soalan kedua pula, kalau dia bukan disahkan positif, so kita tanya soalan kedua, adakah anda mempunyai kontak rapat dengan mereka yang disahkan positif dalam masa 14 hari? Dalam masa 14 hari. Maknanya kalau dah lebih 14 hari, maknanya dia dah bukan lagi kita kontak dengan yang COVID positif ya. So sekiranya ya, kita adalah dalam kategori B. Okey. Dan kalau kita tidak pula, kita kena menjawab soalan yang ketiga, iaitu adakah anda dalam tempoh 2 minggu atau 14 hari ada kontak rapat dengan mana-mana individu dalam soalan 2. Mana bukan kita tapi mana-mana orang yang kategori B maksudnya. So kalau ya, maksudnya kita adalah kategori C. Tapi jika kita jawab kategori soalan itu tidak kita tidak disah positif, kita tak ada kontak rapat dengan yang disah positif, kita tak ada juga kontak rapat dengan mana-mana individu kategori B dalam soalan 2. So maksudnya kita adalah dalam kategori B ataupun E. E lah tak ada kaitan langsung. So maksudnya yang B dan E ni adalah risiko yang rendah. Kalau A tu risiko dia tinggi sangatlah sebab dia dah memang positif, disahkan positif. So then kalau dia dah D dan E, barulah dia jawab soalan yang keempat. Bukan dia, kita lah kita kena menjawab soalan yang keempat, iaitu mengenai simptom. Ni yang saya sebutkan tadi, virus ni menyebabkan apa simptom dia. So simptom dia yang kita tanya, demam, batuk, semua, sesak nafas. Ini adalah tanda-tanda sakit COVID-19. So bagi memastikan kita perlu tahu kedudukan kita, bagi memastikan staf tahu kedudukan kita di mana dalam rantaian tu, so kita kena tahu anda di mana, anda A, B, C, D atau E. So pastikan anda sihat dan tidak bergejala. So macam mana kita nak pastikan kita sihat? So kalau kita soalan yang keempat tadi kita ada tanda batuk ataupun demam, so kita kena berjumpalah dengan pegawai perubatan atau doktor di mana-mana yang dekat dengan rumah, klinik panel ke, hospital ke, klinik ke, pusat kesihatan ke, untuk kita nak memastikan sama ada kita ni adalah disyaki COVID atau tidak. Sekiranya doktor syaki kita kena COVID, doktor akan refer kita ke hospital COVID, hospital yang mengendalikan COVID. Kalau tidak, maksudnya kita kena penyakit batuk sesama biasa yang doktor akan bagi ubat, dan kemungkinan kalau ada demam doktor akan bagi surat cuti. Kalau tak ada, mungkin boleh dibenarkan bertugas dengan mengambil langkah-langkah yang selamat. So inilah persediaan yang sama juga kita perlu mail untuk semua staf yang akan bertugas secara pilih-pilih mulai esok. So saya rasa ada lengkap betul kan persediaan awal untuk sebelum kita masuk bekerja. Okey, terima kasih doktor. Kalau nak ikutkan dalam ni ada banyak juga soalan-soalan yang saya rasa mungkin Haji pun boleh jawab jugalah tentang ada persoalan dari Puan Dewi dan ada sebelum ni ada a few question yang bertanyakan soalan yang sama. Sama ada mereka yang bekerja secara work. Okey, untuk yang bekerja work from home, kita nak juga tahu staff ni sama ada bagaimana dia kena isi lah sebab bukan susah pun, 3 soalan je pun. So isi dan lepas tu tak payah masuk office. So at least kita dapat data berapa orang yang positif, berapa orang yang A, B, C. Sebab ni adalah laporan yang kita hantar, yang kita akan hantar ke MDU, Majlis Eksekutif Universiti, untuk memaklumkan berapa orang staf kita yang dalam kategori A, B, C dan juga DE yang boleh bertugas. So saya rasa tak ada masalah untuk diisi oleh semua. Sebenarnya kalau itu arahan memang perlu diisi oleh semua staf. Tapi untuk yang nak masuk bekerja memang wajiblah kena isi sebab sebelum dia masuk bertugas dan check in, nanti yang mungkin Cik Nizam akan terangkan. So dia perlu isi dulu link yang telah disediakan supaya kita UiTM tahu dan kita boleh mungkin hubungi sekiranya staf berkenaan perlukan bantuan. Sekiranya kita tengok mungkin ramai yang A, mungkin kita boleh tengok tanya kenapa sebab dalam data kita tak ada A yang ramai sekarang ni. Okey. Ada soalan tadi kan, saya nampak ada soalan yang
perlukan kita jawab juga sehari ini. Boleh saya tambah sikit? Ya. Okey, seperti mana yang kita tahu soal selidik COVID-19 yang sebelum ini, prosesnya akan berjalan 3 hari and then kita akan serahkan kepada pusat kesihatan untuk dia membuat semakan. Bagi sesiapa yang menjawab, mungkin tersilap jawab ataupun tidak di dalam soal selidik tu. Tetapi soal selidik kali ini kita meletakkanlah segala keputusan menjawab itu kepada tuan-tuan dan perempuan sendiri sebagai staf UiTM. Pastikanlah jawab tu dengan betul. Jangan terburu-buru, fahami soalan tersebut dan kita pun memudahkan sebab soalan tu hanya tanya soalan bertanya apakah, adakah dan jawab je lah ya ataupun tidak. Sebab di realitinya kita nak membantu semua orang sebab kita nak memahami apa yang sedang berlaku. Dalam masa yang sama kita akan juga mendapat data. Nanti saya akan jawab lagi lah secara detailnya nanti dalam soalan-soalan yang selagi ada tambahan. Apa tanggungjawab ketua PTJ. Itu yang paling penting tu di dalam tujuan kita melaksanakan. Okey Haji, untuk soalan seterusnya, kalau kita nak ikutkan, boleh tak kalau Haji jelaskan apa kategori staf yang dibenarkan bertugas secara fizikal ni? Sebab ada juga staf-staf yang tanya adakah semua PTJ ni perlu beroperasi dan kategori mana tetap, sementara kontrak, part time, full time, adakah mereka perlu bekerja atau macam mana? Boleh jelaskan sikit? Boleh. Seperti mana di dalam perkeliling, kalau kita lihatlah perkeliling BC tu sendiri dah jelas dah katakan bahawa soalannya lah saja je lah, saya tanya satu soalan lah. Dah tinggalkan office selama 1 bulan, bilik pun dah tinggal selama 1 bulan, rasa-rasa nak datang tengok ke tidak? Apa jadi pada office? Nak datang tengok tak? Takut-takutlah ada barang hilang ke, takut-takutlah power elektrik terpasang ke, takut-takutlah makmal yang menggunakan peti ais peti sejuk itu ter-off ke, ataupun ada ke tidak kawalan-kawalan fizikal yang perlu dilakukan, yang perlu dilihat. Saya rasa ini adalah ruang dan peluang untuk hadir untuk melihat perkara-perkara tersebut. Okey, itu secara orang kata umum sahajalah saya nak share benda tu. Tetapi okey, kita terus balik kepada soalannya yang bertanyakan tentang kategori-kategori staf yang dibenarkan bagi pandangan saya dan juga perkeliling telah nyatakan bagi perkhidmatan kesihatan seperti tim Dr. Zaitun, realitinya essential service must. Tak ada cara. Sehari 24 jam. Standby pula lagi, on call pula lagi, menunggu sahaja apa sahaja tindakan dan itu yang kita faham dan mesti ada. Petugas yang bertugas di bilik gerakan, kita ada bilik gerakan di peringkat setiap cawangan yang perlu ada bersama-sama dalam menangani segala masalah yang timbul, terutama sekali bagi penghantaran pelajar pulang balik. Itu pun sedang dibuat setiap hari, setiap malam sampai pukul 3-4 pagi menghantar pelajar balik untuk menyelesaikan isu-isu pelajar dengan keluarganya. Bahagian hal ehwal keuangan, ini jangan kita lupakan orang-orang tim kuat ni yang pasti kita berada di rumah, gajinya ada. Jadi siapa yang buat? This is the team yang akan membantu menyelesaikan hal-hal kewangan, pihak bendahari, pihak pejabat pendaftar, supaya bonus kita pun dapat pada waktu dalam terdekat ni kan. Kita terpaksa laksanakan, mencari inisiatif yang terkini untuk menyegerakan tuan-tuan dan perempuan dapat gaji, dapat bonus, dapat allowance khas. Itu yang dilaksanakan. Bahagian-bahagian teknikal, tim-tim teknikal ni pun kita jangan lupa. Urusan-urusan sumber manusia yang melibatkan juga kaki tangan baru yang kita ambil. Kaki tangan yang naik pangkat pun kita proses. Kaki tangan yang memohon cuti pun kita laksanakan. Termasuklah juga untuk bajet perjawatan, walaupun tiada mesyuarat secara fizikal, tetapi perlu disampaikan supaya
kita akan dapat staffing yang cukup, warrant yang cukup daripada pihak GPE. Kita laksanakan. Pemandu ni pun kita jangan lupakanlah. Mereka juga adalah unsung hero yang terpaksa berkhidmat untuk membantu pelajar-pelajar kita sendiri dalam pergerakan. Dan juga kaki tangan lain. Ini kita pulangkan kepada ketua bahagian. Ketua bahagianlah penentunya. Siapakah yang boleh hadir ataupun tidak hadir ke dalam kawasan premis UiTM. Dan kita ingatkan satu sahaja, jangan bawa ahli keluarga datang masuk ke pejabat. Jangan datang seorang-seorang atas arahan, laksanakanlah arahan tersebut. Mudah sahaja bagi saya. Surat kebenaran pun disediakan, contoh surat kebenaran pun dah ada surat kebenaran, ditahan polis, tunggu saja surat kebenaran. InsyaAllah lepas, tak ada masalah. Yang selalu tak lepas tu sebab tak ada surat kebenaran. Itu sahaja. Dan yang paling penting, seperti mana Dr. Zaitun sebut, Keliling Bilangan 15 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Naib Chancellor itu perlu dibaca dengan jelas sebab dia bukan sahaja melibatkan kalangan, tapi dia melibatkan PTJ dan ketua-ketua PTJ untuk melaksanakannya. Dalam pada perkeliling tersebut, datang rangkaiannya pula, ada 2 rangkaian surat lampiran pada perkeliling tersebut. Panduan, amalan, langkah-langkah pencegahan pun ada di situ. Itu ada. Sebab dia akan melibatkan beberapa perkara lain yang perlu dilihat bersama. Dan seperti yang telah Dr. Zaitun terangkan tadi, iaitu tentang saringan si COVID pun ada juga. Iaitu tentang disediakan juga panduan pergerakan staf kembali bertugas dalam Perintah Kawalan ini, PKPB ini. Jadi ceritanya baca 3 perkara ini anda akan faham. Itu je. Okey Haji. Terima kasih Haji di atas penjelasan. Seterusnya untuk Dr. Zaitun. Bila kita kembali ke pejabat ni, banyak orang kata hampir 50% staf secara keseluruhan yang akan berada secara fizikal di pejabat. Jadi pada pandangan doktor, bagaimana seseorang staf tu sebenarnya boleh memainkan peranan dalam membantu memutuskan rantaian ni, terutama apabila berada di pejabat? Okey. So bila staff mana staff yang memang seperti yang Cik Nizam sebut tadi, di kategori mana yang boleh datang kerja kan, kategori D dan E dia boleh datang kerja. Sesiapa yang dah buat sistem saring C19 itu, dia akan dapat pop up bila dia habis mengisi, dia akan dapat warna hijau atau warna merah. So kalau warna hijau maksudnya D atau E yang low risk ataupun risikonya rendah terhadap COVID, mereka dibenarkan untuk datang kerja tapi kena semak dengan ketua PTJ masing-masing jadual mereka. Sebab ketua PTJ memang perlu tunjukkan jadual kehadiran mengikut giliran yang tadi kata 50% sekurang-kurangnya atau setinggi-tingginya 50% ke? Macam tu kan? Rendah daripada 50%. So ini ada soalan juga tadi kan, adakah ketua PTJ perlu menjadikan jadual kehadiran? Ya, betul. Memang ketua PTJ yang perlu menyediakan jadual kehadiran staf mengikut penggiliran. Yang lain tu is work from home. Jadi apa peranan kita bila kita dah sepatutnya datang kerja? Mungkin dah lama macam Cik Nizam sebut tadi kan, dah tinggalkan almost 2 bulan dah tak datang kerja ni. So apa yang kita patut buat? So bila datang kerja kita kena yang pertama sekali secara amnya kita kena jaga keselamatan dan kesihatan diri kita sendiri, rakan sekerja dan orang-orang lain yang mungkin terlibat dalam pejabat berkenaan. Yang kedua, perlu patuhi semua prosedur kerja selamat dan arahan-arahan yang ditetapkan. Yang ketiga, memastikan diri kita sihat. So kalau kita tak sihat, kita jalanilah pemeriksaan, jumpa doktor. So mungkin sebelum datang ke kampus pun, walaupun kita giliran waktu tu kita patutnya bekerja, so mungkin boleh maklumkan kepada ketua PTJ yang kita tak sihat, kita akan jumpa doktor dulu. Sebab bila kita tak sihat, virus ni suka. Virus lagi
Tapi kalau kita tak sihat, dia lagi kuat, virus tu lagi kuat. Kalau kita sihat, virus tu tak kuat untuk nak melawan kita. Okey, seterusnya kita kena sentiasa memakai face mask, terutama sekali kalau kita ada batuk, sesama ataupun demam dan kita nak juga pergi kerja. Elakkan bersentuhan atau bersalaman. Ni mungkin sekarang the new norms, kita letakkan dengan di dada sahaja untuk memberi salam. Sentiasa mematuhi penjarakan sosial atau social distancing ni. Bukan penjara kan. Kita penjarakan sosial. Jarak dia lebih kurang 1 meter atau lebih baik 2 meter. Dan sentiasa mengamalkan kebersihan diri, iaitu kerap mencuci tangan, mengamalkan etika batuk yang baik seperti yang dinasihatkan oleh Kementerian Kesihatan, dan boleh kata setiap hari dekat kita kata dalam TV ditunjukkan dan kita kena laporkanlah kepada ketua PTJ kita sekiranya kita dapat maklumat kawan-kawan kita yang di kalangan warga kita yang positif. So itu secara umum. Tapi secara khas khususnya untuk staff yang ada mengikut kategori ni, so untuk kategori A yang disahkan positif tadi dalam rantaian COVID tadi, so mereka ni memang sebenarnya sepatutnya ada di hospital. Dia tak bolehlah berjalan-jalan pergi masuk kampus. So peranan dia adalah dia kena pastikan dia tidak kembali bertugas sehingga sembuh dan diberi pelepasan oleh KKM. Kebiasaannya setelah negatif COVID 2 kali di hospital, di ward, dia akan discharge dan disambung dengan 14 hari home isolation atau home quarantine. Maksudnya dia tak boleh pergi kerja selama 14 hari selepas discharge daripada hospital. So untuk buat masa ni kita ada 2 saja kes yang positif yang masih positif. Satu staff, satu student untuk UiTM punya statistik. Sebab yang ni kita memang setiap hari kita update daripada semua cawangan pun. So kalau itu kategori A. So kalau kata kat sini selepas kita tengok nanti dalam kita punya database, kita punya data sheet screening yang kita buat ni, kita tengok ada 5 orang A, kita akan cari siapa dari 5 orang tu. Sebab sepatutnya yang dilaporkan ke UiTM dalam kita punya dashboard adalah hanya seorang saja staff yang sekarang ni, yang masih dirawat di hospital. Itu peranan dia duduk di hospital dapat rawatan. Dia sihat, dia duduk di rumah another 14 days. Kategori B pula, dia tidak juga dibenarkan kembali bertugas sebab B ni dia ada kontak dengan A. So dia kena menunggu keputusan ujian COVID dia. Tak semua yang ada kontak dengan A, Kementerian Kesihatan akan membuat ujian pengesahan COVID-19. Kalau dia positif, dia akan masuk hospital, dia akan jadi A. Dia naik taraf jadi A. Kalau dia negatif, then dia akan diteruskan dia punya isolation selama 14 hari. Habis 14 hari barulah dia bebas dan dia boleh datang kerja. Itu peranan dia. Dan dia perlu patuhi tempoh kuarantin yang diberikan oleh hospital ataupun klinik KKM, kembali bertugas setelah tamat tempoh kuarantin jika ujian adalah negatif. So dia perlu juga memaklumkan kepada ketua PTJ dan pusat kesihatan sekiranya ujian dia positif. Yang ini yang kita kata kita ada database. Setiap hari kita masukkan dalam dashboard bilik gerakan di pusat kesihatan dan juga bilik gerakan utama itu untuk kategori A dan B selesai. Peranan untuk staff yang kategori C pula, C ni adalah dia ada kontak rapat dengan B. Dia bergantung kepada keputusan B. Kalau B dia positif, dia dah jadi A. Okey. Tapi kalau B tu then C ni dah naik taraf jadi B dan dia juga dikenakan swab ataupun ujian untuk confirmation, tunggu sehingga keputusan dia selesai. Kalau B positif maknanya B dah jadi A. Tapi kalau B dia negatif, so B akan menjalani kuarantin selama 14 hari daripada tarikh dia mendapat test berkenaan. So C, kalau B negatif, C dah boleh datang kerja dah. Sebab C adalah dah jadi low risk sebab B negatif. Dia tak payah tunggu habis tempoh isolation. So tu peranan C.
C. So dia kena pastikan apakah keputusan kawan yang dia kontak tadi B tadi. Kalau B positif dia naik taraf jadi B juga. Dan jika mereka ni juga yang C ni juga kena patuhi kuarantin. Sekiranya B positif dia kena kuarantin, hubungi pusat kesihatan atau unit kesihatan kampus masing-masing dalam tempoh kuarantin untuk kita nak masukkan data dalam database kita dan kembali bertugas setelah tempoh kuarantin tamat. Untuk staf yang kategori B atau E ataupun yang low risk ni, dia boleh kembali bertugas mengikut jadual penggiliran yang ditetapkan oleh ketua PTJ masing-masing. So kalau ketua PTJ belum disediakan jadual tugas, kena mohonlah daripada ketua PTJ sebab ini adalah peranan ketua PTJ masing-masing. So dan seterusnya semua staf ni tak kira lah A, B, C, D, E, mereka perlu melengkapkan borang deklarasi harian risk untuk COVID-19 UITM dalam link yang telah diberikan dan patuh semua peraturan staf semasa di pejabat. Saya rasa yang tu penerangannya. Okey. Saya mungkin ada beberapa soalan tadi mungkin boleh kita terus jawab sebab dia dah naik ke atas dan ni dah jauh. Soalan Farhana Ishak tadi, dia adalah pesakit dialisis, so adakah dia perlu bekerja? So sekiranya dia, saya dah sebutkan untuk siapa yang high risk mendapat penyakit ni adalah orang-orang tua, kanak-kanak dan orang yang berpenyakit kronik seperti orang dialisis ataupun penyakit kronik yang ada 2 in 1, 3 in 1 tu yang tidak kontrol. So kalau ketua jabatannya boleh mempertimbangkan untuk dia work from home adalah lebih baik. Lebih baik. Tapi kalau dia adalah key person yang memang kena pergi kerja juga, so dia kena mengambil langkah yang lebih lebih berhati-hati dalam sekiranya beliau datang bertugas. Ada juga soalan ni, kalau dia sedang MC sehingga 3 Jun, adakah dia perlu isi borang? Isi je dah borang tu online ni kan, ayat 3 soalan tu. Ada juga soalan daripada Cik Muhammad Zairul iaitu pensyarah. Bagaimana pensyarah? Perlu ke datang? Perlu ke tak dapat salin semua tadi? So untuk pensyarah, mereka adalah menjalankan pengajaran secara ODL. Jadi mereka just isi saja, tak perlu datang ke office. Isi saja declaration sebab declaration ni UiTM nak tahu bagaimana staff kita walaupun mereka berada di rumah. So tolonglah isi supaya kita dapat 17,000 staff ni. Kita nak tengoklah bila masa kita dapat 17,000 semua isi dan kita dapat percentage staff kita yang sihat dan juga staff kita yang dalam kategori A, B dan juga C. So tu soalan-soalan yang saya dapat capture tadi lah. Okay. Terima kasih Doktor. Okay, seterusnya soalan Tok Haji. Rasa memang banyak juga soalan yang berkisar berkenaan dengan perkara ini. Okay, kalau kita merujuk pada perkelinan yang telah dikeluarkan 8 Mei lalu, yang disebut tentang digalakkan minimum bekerja selama 3 hari, work from home, office ataupun 2 hari dia work from home. So katakanlah boleh ke ada staff yang sepenuhnya dia memang nak bekerja secara work from office ataupun sepenuhnya bertugas secara work from home, khususnya macam sekiranya ada masalah kesihatan yang Ustaz sebut tadi dan jaga anak yang kecil. So boleh tak Haji jelaskan sikit tentang perkara ini? Okey, terima kasih Dr. Nini. Maksud dia merujuk balik pekeliling visi jugalah tu, bilangan 15/2020, di mana di dalam tu semuanya termaktub kepada ketua bahagian untuk menentukan. Tuan-tuan dan puan-puan tak bolehlah nak buat keputusan masing-masing. Perlu mendapatkan konsensus daripada ketua jabatan untuk bagaimana kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke office. Dan kalau kita lihatlah balik, kita tahu bahawa sekarang ni semua orang dah berkorban daripada PKP yang lepas, semua berada di rumah, bertugas daripada rumah. Seperti mana PM kata, semua orang telah berkorban untuk berada dalam rumah dan kita dapat kekang COVID ini daripada menular daripada yang lebih teruk lagi. Maksud
tabiat social distancing tu kita dah buat. Dan kalau kita lihat juga kepada arahan peraturan perkhidmatan awam bilangan 2 tahun 2020 pun dah nyatakan panduan-panduan bagaimana ia perlu dilaksanakan. Seperti mana bagaimana tata cara bekerja semasa PKP dan bagaimana ia perlu dilaksanakan dengan cara yang terbaik, dan telah dinyatakan beberapa kaedah yang untuk diguna pakai. Kaedah 3 hari bertugas, 2 hari work from home pun dinyatakan dalam itu. Fleksibel bertugas juga dinyatakan di situ untuk memudahkan kepada kaki tangan. Jadi balik pada soalan Dr. Nini tadi, boleh tak saya nak bertugas sepenuh masa? Di mana itu sama ada saya boleh bertugas sepenuh masa ataupun saya nak bertugas daripada rumah. Buatlah perbincangan bersama dengan ketua untuk mendapatkan satu ketetapan kehadiran. Kalau kita lihat pada perkeliling, saya balik pada perkeliling 15, 2020 oleh Datuk DC, telah dinyatakan ketetapan kehadiran bertugas. Bagaimana ketetapan hadir bertugas itu? Bagaimana penggiliran kerja secara berjadual di pejabat pun dinyatakan. Dan kalau kita lihat ada banyak permasalahan dibincangkan di dalam perkeliling tersebut. Pertimbangan untuk kelonggaran hadir, kelonggaran untuk berada di rumah, ia diletakkan bahawa perlu ada ketetapan yang dibincangkan bersama dengan ketua jabatan dan ketua bahagian masing-masing. Yang paling penting, tuan-tuan dan puan engage bersama dengan ketua bahagian untuk mendapatkan bagaimana penjadualan yang sesuai untuk kehadiran masing-masing. Bagi saya, rekod bagaimana nak melaksanakan rekod kedatangan tuan-tuan dan puan semasa di ofis dan juga semasa di rumah. Itu yang paling penting, iaitu perlu ada satu work from office. Maksudnya perlu ada supaya kita clock pada waktu seperti biasa yang kita tugas sebelum COVID, sebelum ini. Selain daripada itu, bertugas di rumah juga diterangkan untuk staf-staf BDR bertugas daripada rumah juga dinyatakan, dan dalam penyataan bertugas di rumah kita melihat bahawa e-clock itu amat penting supaya kaki tangan itu adalah kaki tangan yang sentiasa produktif setiap masa semasa berada di rumah. Dan produktif itu adalah bergantung kepada apa yang ditetapkan oleh ketua bahagian dan juga ketua jabatan. Dan yang paling dilihat adalah kerjasama bersama teamwork untuk kaki tangan dan juga ketua bahagian. Dr. Nini, cukup kot bahagian ni. Suami dia dari Moja Hafiz Kasirun, dia kata kalau suami isteri staff UiTM tapi kampus lain cawangan yang sama, perlu penggiliran bertugas tak work from home atau work from office ni? Mungkin Najib jelaskan sedikit je. Tak dengar. Okey, ada satu soalan dari staff kita, Moja Hafiz. Dia tanyakan tentang penggiliran bertugas. Mereka ni cawangan yang sama tetapi kampus yang berbeza. So macam mana dia nak apply penggiliran? Boleh tak kalau dia buat apply penggiliran untuk kes yang macam ni? Boleh jelaskan sedikit je tentang soalan ni, jawapan ni. Okey. Kita ramai staff kita yang suami isteri bertugas di UiTM. Dalam masa yang sama mereka ada anak-anak. Dan anak-anak pula tak boleh ke mana-mana. Dan in reality anak-anak pun masih kecil-kecil lagi. PM pun dah nyatakan, PM pun dah melihat masalah itu. Bincanglah bersama suami isteri untuk membuat penggiliran antara satu sama lain. Kalau kita tengoklah hakikat dia, saya melihat bahawa katakanlah kaedah 3 hari dan 3 hari di ofis, 2 hari di rumah,
dia akan menjadikan kalau kita ubah suai kepada 3 hari kepada suami minggu pertama, 2 hari kepada isteri minggu yang pertama, and then kita alternatekan untuk minggu seterusnya. In reality macam 2 minggu bertugas, bermaksud seminggu di rumah, seminggu di pejabat. Bermaksud itu realitinya yang berlaku. Maksud dia macam kita bekerja di office tu sebulan hanya 2 minggu saja. 2 minggu lagi di rumah, bekerja daripada rumah. Ceritanya toleransi, perbincangan bersama tuan-tuan dan puan-puan, bersama dengan ketua, sampaikan apa masalah. Saya rasa ketua akan lebih faham dan boleh membantu. In reality kalau tak mampu juga, tak apalah, saya ambil pagi, petang isteri saya pula bertugas, pun boleh dilaksanakan. It's a flexible things to do untuk ketua dan juga bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya mencari kat dalam pekeliling ni. Pekeliling ada menyebut tentang apabila ada suami dengan isteri di satu office ataupun di satu jabatan ataupun di satu kawasan UiTM, bagaimana ia nak dilaksanakan. Cara dia berbincang, tak ada masalah. Jangan risaulah. Bukanlah hakikatnya kita nak menyatakan PB ni semua kena datang kerja. Tak. Ia disebut sebagai, kalau dilihat kepada panduan amalan langkah-langkah pencegahan COVID-19, disebut seminima yang mungkin. Dan kalau boleh diletakkan bawah daripada 50% ataupun pada 50%. Itu yang dinyatakan. Dan kena mulakanlah budaya baru ni. Okey. Terima kasih. Kita sebenarnya nak kejar masa juga ni. Okey, ada satu soalan yang relate pasal amalan kebersihan. Kalau diikutkan Kementerian Kesihatan Malaysia selalu menekankan tentang amalan kebersihan yang tinggi. Dia bukan amalan kebersihan biasa, yang tinggi. So ada juga soalan daripada staf kita berkenaan dengan nyah kuman. So boleh tak Dr. Zaitun jelaskan sedikit tentang amalan kebersihan diri yang tinggi ini dan juga proses nyah kuman pejabat. Adakah perlu kita buat bila staf balik pejabat ini? Okey. So terima kasih Dr. Nini. So amalan kebersihan diri yang tinggi yang boleh diamalkan di pejabat oleh staf yang akan hadir pejabat nanti. Yang pertama adalah tangan, basuh tangan. Membasuh tangan dengan kerap. Sebab tangan kita ni adalah merupakan anggota yang paling kotor. Paling banyak kuman. So kalau kita tak basuh, saya rasa dekat 60,000 jenis kuman ada di tangan kita. So basuh tangan dengan air dan sabun selama 20 saat dan ada 7 step cara membasuh tangan yang betul. So saya tunjuk je sebab saya tak ada air dan sabun kat sini. So 7 step tu kita mula-mula basahkan tangan dengan air, letakkan sabun. Lepas tu kita kena basuh mana yang pertama sekali adalah buih tu kita kena ratakan dan gosok di tapak tangan. Selepas tu yang pertama, bubuk air dan sabun. Yang kedua, tapak tangan. Yang ketiga, kita kena ke celah-celah jari. So, ni 20 saat celah-celah jari. So, lepas tu di kuku. Kuku kanan dan kiri. Selepas tu belakang jari, belakang tapak tangan dan sebelahnya belakang tapak tangan. Sebenarnya ibu jari tadi terlepas kan? So ibu jari tak boleh lepas. Kita kena ratakan sabun di ibu jari kanan dan juga kiri. Ini yang ke-6 Dan yang ke-7 adalah pergelangan tangan. Pergelangan dua-dua belah tangan. So, lepas tu barulah bilas dengan air dan juga lap dengan towel ataupun paper, tissue paper. So itu cara 7 step membasuh tangan dengan air dan sabun. Tapi kalau katakan tak ada air ataupun tak ada sabun, kalau di pejabat mungkin ada. Tapi kalau kita katakan dah keluar, tak ada air dan sabun, so kita boleh gunakan hand sanitizer. Sama ada ni hand sanitizer ataupun ada pelbagai jenis hand sanitizer. So bagaimana untuk menggunakan hand sanitizer? Saya akan tunjuk juga demo. So kita ambil anggaran yang mencukupi. So mula sekali dengan kuku. Kuku sebelah lagi. So lepas tu tapak tangan. Nampak Semua nampak kan? Tapak tangan. Lepas tu ke celah-celah jari.
Sebelah jari, then belakang, sebelah belakang. So kita nak ratakan sebelah lagi, di sebelah belakang. Then ibu jari, ini yang ke-5 yang ke-6, ibu jari. Dan seterusnya ke pergelangan tangan. So kalau boleh jam dan apa, cincin dan apa semua jangan pakai lah. So supaya hand sanitizer kita dapat rata di seluruh tangan kita. So ni adalah cara menggunakan hand sanitizer. So yang penting adalah keseluruhan jari kita, tangan kita bersentuhan dengan hand sanitizer. Atau kalau air dan sabun tadi, air dan sabun. Dan selepas kita dah basuh dengan ataupun kita menggunakan hand sanitizer, jangan cium. Jangan cium ke hidung kita. So maknanya kita biarkan dulu, biarkan dia kering dan jangan letakkan tangan kita ke muka. So ini adalah cara menjaga kebersihan. So kat mana yang kita jangan letak? Di muka, di hidung, di mata, di kawasan muka. Sebab virus tu dia boleh masuk ke saluran pernafasan melalui mulut, hidung dan juga mata. Jadi kita jangan jadikan habit untuk meletakkan tangan kita di kawasan muka kita. So kalau katakan kita tersentuh, kita berjalan dan kita tersentuh mungkin railing ataupun dalam lift, kita menekan. So kita kena sanitize tangan semula. Kalau ada tempat yang ada air dan sabun, lebih baik kita menggunakan air dan sabun. Itu the best. Okey, seterusnya amalan yang pertama tadi tangan, basuh tangan dengan kerap sama ada gunakan air dan sabun ataupun guna hand sanitizer. Saya dah tunjuk dah macam mana cara penggunaan dia. Dan seterusnya yang kedua adalah etika batuk atau bersin yang betul. So kita perlulah menutup mulut kita dengan tisu dan terus buang tisu dan basuh tangan juga. Ataupun gunakan sapu tangan. Kalau tak boleh pun kita gunakan elbow, tutup. Batuk menggunakan fabric, maknanya dia baju kita untuk menutup dan dia tak boleh bersin berdepan dengan kawan-kawan ataupun rakan sepejabat kita. Okey, dan seterusnya kita kena sanitize tangan kita jugalah. Dan seterusnya kita jangan berkongsi makan, kalau ada makanan, minuman. Kalau sebelum ni kita boleh share satu cawan kawan-kawan, so sekarang ni kita kena ingat pada masa pandemik COVID ni, kita kena ingat jaga diri kita, jaga kawan kita dan jangan, tak ada sharing lagi. Kalau nak share pun sebelum kita minum, kita tuang di cawan yang lain. Kita jangan share straw yang sama atau cawan yang sama. Sama juga di rumah lah sebenarnya. Okey. Dan seterusnya kita boleh sanitize ruang kaunter ataupun pejabat kita. Sebagaimana untuk mencari sanitizer ataupun sanitize ruang. So ni adalah contoh sanitizer, contoh. Mungkin tak boleh tengok dia punya brand, boleh lah. Ni yang digunakan oleh Kementerian Kesihatan. So yang ni kita spray saja. Spray di ruang dan wipe dengan kain ataupun tisu di ruang-ruang. Terutama di kaunter lah yang memang ramai ada pengunjung yang datang ke tempat kita. Kalau seterusnya kalau katakan kita pergi keluar rumah, kita nak balik rumah sebelum kita bertemu dengan ahli keluarga, mungkin di rumah kita ada anak kecil ataupun ada orang yang berumur, so kita perlulah terus mandi dan salin pakaian sebelum kita bertemu dengan mereka. Okey. Dan tadi ada soalan daripada Cik Mahyudin. Doktor, kalau tua tu berapa umur kategori tua ni? So saya nak jawab, tua ni kalau kat Malaysia ni umur 60 ke atas, iaitu risiko dia tinggi. Okey. So sanititas pejabat tadi saya dah sebut. Okey. Dan saya rasa itu saja. Back to Dr. Nini. Bila kita tugas pejabat ni, kita masih perlu isi e-clock ke ataupun punch card biasa tu. Boleh dijelaskan sikit? Apabila berada di pejabat, maka gunakanlah punch card yang ada di office masing-masing.
Dan untuk e-clock itu, saya melihat e-clock itu adalah satu kaedah baru yang boleh kita guna pakai. Gunakanlah setiap hari pun tak ada masalah kan. Untuk nak isi dan lengkapkan daripada hari Isnin sampai hari Jumaat. Perlu dilaksanakan, dan manakala punch clock itu di office pun perlu diisikanlah kedua-duanya selagi tuan-tuan dan puan-puan berada di pejabat. Itu kaedah yang paling sesuai lah supaya memudahkan semua orang, dan pelaporan itu boleh dikeluarkan daripada ia menjadi suatu kemaslahan pula kepada ketua PTJ nak melihat e-clock dan nak melihat kepada punch clock. Jadi dua-dua benda itu kena diletakkanlah sebagai membantu ketua PTJ dalam membuat penilaian kehadiran tuan-tuan dan puan-puan di office. Dalam masa yang sama dia perlu juga ambil suhu. Ada yang bertugas untuk ambil pemeriksaan suhu. Boleh tak doktor ceritakan sikit bagi guideline macam mana kaedah dia untuk menggunakan alat tu, termometer tadi tu, infrared. Okey, untuk suhu, sebelum tu sebelum ke suhu ni, saya nak juga mengingatkan staff supaya kita melakukan 3W, elakkan 3C. W tu adalah amalkan, wash, wear and worn. Wash ni cuci, tadi saya dah sebut. Wear is wearing mask. Bagaimana untuk memakai mask? Ni pun biasanya perlu juga kita kena maklumkan. Kalau ni adalah mask, dia ada warna putih dan juga warna hijau ataupun warna biru di luar ni. Ada juga warna biru. Ini adalah yang ada getah, dan juga yang ini adalah yang tadi. So bagaimana untuk memakai, kita kena letakkan di bahagian, okey. So kita kena ikatkan di atas telinga satu. Lepas tu satu lagi di bawah dagu. Kena di bawah dagu dan ikat satu lagi. Lepas tu kita kena adjustkan di hidung ni. Kita adjustkan dengan bentuk hidung kita. Sebab kalau hidung kita tinggi, dia akan tinggilah. Kalau hidung rendah, dia rendah kan. Dan kita tengok dia mesti cover mulut kita daripada kalau kita bersin ke, kita batuk, kita bercakap, droplet juga keluar daripada mulut kita. So ini wearing mask. Dan kena sentiasa dipakai. Once dah pakai, kita sebenarnya tak boleh tak boleh guna semula esok hari. Okay. So 3C yang seterusnya adalah elakkan crowded places, confined places dan juga close conversation. Crowded places ni contohnya tempat-tempat sesak, perhimpunan. Kita elakkan perhimpunan, elakkan kantin, ataupun kalau kantin tu ramai, waktu ramai balik nanti kantin tak buka, kita tunggu waktu yang kurang pelanggan. Dan kena pastikan ada penjarakan antara pelanggan. Dan contoh lift juga, kalau lift tu ramai kita tunggu, sebab lift juga akan ditandakan pada penjarakan yang sesuai untuk di dalam lift. Seterusnya untuk confined places ni contoh surau, pantry ataupun ruang rehat yang kita perlu berhati-hati sebab dia adalah tempat yang bertutup. So kita kena masa yang berada di dalam ruang tertutup ni kena dilimitkan. Dan yang ketiganya close conversation, iaitu kita bercakap dengan dekat seperti mesyuarat ataupun urusan di kaunter ataupun di ruang kerja. So yang ni kita boleh menjarakkanlah kerusi. Contoh di bilik mesyuarat saya ni, kita jarakkan kerusi selang-selang dalam 1 meter each. So kita hadkan ahli mesyuarat di dalam tu dan bermesyuarat kurang daripada 2 jam. So untuk termometer ni, so saringan suhu badan ni adalah salah satu cara saja untuk memastikan staf yang hadir ke pejabat tidak mempunyai gejala demam.
yang merupakan salah satu tanda ataupun gejala untuk COVID-19. So untuk sebenarnya untuk saringan ni yang sama pentingnya adalah deklarasi harian tu. Yang kita nak tahu dia punya sejarah yang menentukan ABC dan juga tanda-tanda yang lain. Sebab kalau dia tak isikan tanda-tanda yang itu, hanya demam saja, kemungkinan dia adalah asymptomatic COVID-19 yang risk yang dibawa masuk ke pejabat. Jadi suhu ni saja yang kita boleh tunjukkan untuk kita nak tahu demam dia. Yang lain tu kita hanya tanya soalan. Soalan dalam C19. So saya ada model kat sini ke depan. So saya nak tunjukkan bagaimana untuk menggunakan kena duduk lah. Tak boleh. Okay. Kita nampak buat. Sekejap sebelah sini. Sebelah sini. Okey, kita bawa ke dalam sikit. Okey. So, kita kena jarak 1 meter juga dengan staff jarak 1 meter. So kita kena tengok nama dia pun adalah no contact pocket infrared thermometer. Ini yang kita edarkan kepada semua PTJ. So kita kena letakkan about 5 cm to 15 cm. Jangan contact, dia tak boleh contact. So kita tekan, so sekejap aja dia akan keluar nombor 35.8. So maksudnya tak demam. So kita letakkan di dahi ataupun dia ada sebenarnya boleh diletak di belakang telinga tapi yang ni boleh digunakan, cuma kita tak advise. So dia adalah letak di dahi pesakit, dahi kawan kita ataupun staff yang akan masuk bekerja menggunakan infrared yang didetek suhu kepada staff tadi. So paparan tu akan ditunjukkan di screen dan dalam masa 7 saat dia akan hilang. So kena tengok, terus tengok berapa, beritahu kepada staff suhu dia berapa. Kalau suhu dia lebih daripada ataupun 37.5 atau dan lebih, dia adalah demam. Kalau kurang daripada 37.5 adalah normal. So jangka suhu ni yang kita edarkan kepada semua PTJ mulai hari inilah. So saya rasa daripada pagi tadi pun dah ada yang ambil bersama dengan hand sanitizer. Mungkin ada pelbagai jenis sebab kita dapat beli pun ada pelbagai yang ini yang fakulti farmasi tolong buatkan untuk kita, dan juga face mask. Face mask yang kita edarkan kepada setiap PTJ one off. Dan akan menjadi inventory untuk setiap PTJ masing-masing. Jaga dengan elok, ada SOP yang kita sertakan sekali semasa wakil daripada PTJ datang mengambil di pusat kesihatan. Okey. So mungkin clear kot, ada soalan lagi? Terima kasih doktor. Kita dah sampai ke akhir masa, sebenarnya dah lebih 1 jam sebab sangat menarik dan sangat padat dengan informasi. Cuma untuk mungkin kata-kata akhir, boleh Tuan Haji berikan sedikit nasihat ataupun kata-kata kepada semua staf yang bakal bertugas esok? Okey, kepada staf-staf yang akan bakal bertugas sepanjang PKPB ini, seperti mana yang kita tahu, sering disebut bahawa patuhilah SOP KKM. Dan SOP KKM tersebut iaitu dengan cara elak keluar daripada rumah kecuali perkara yang penting sahaja. Itu yang paling penting. Amalkan tahap kesihatan yang optimum setiap masa, iaitu tentang pemakanan yang kita makan dan makanan-makanan yang kita dapat daripada sumber luar. Kita kena lihat. Amalkan sosial keselamatan. Kalau anda rasa anda tak sihat ataupun demam, segeralah dapatkan rawatan. Jangan tunggu di rumah sahaja. Kuarantin diri, kerana kuarantin diri sebenarnya penyelamat untuk wabak ini. Berada di rumah, berada dalam keadaan yang tidak bercampur dengan social obligation apa yang dilakukan. Apabila keluar, ialah topeng muka, kerana ia amat penting.
untuk sebab di mana yang sering Dr. Zaitun ini saya share, Dr. Zaitun cakap kita ini kita kena anggap kita pun sama carrier COVID-19, carrier penyakitnya, sebab kita tak tahu sebenarnya sama ada kita ada ataupun tidak. Jadi kita kena anggap begitu. So, sebab itulah kita kena menjarakkan dengan semua orang dan bermaksud perkataan berhati-hati itulah yang paling penting. Berhati-hati dalam segala tindak tanduk, setiap langkah. Buka pintu, seperti mana yang disebut dalam perbincangan kita tentang lift, kita tak lihat bagaimana nak buka pintu, bagaimana tombol pintu itu nak dibuka, bagaimana kaedah dia, berbagai-bagai kaedah yang ditunjukkan. Yang paling penting meningkatkan tahap kebersihan diri, itu yang paling penting. Realitinya COVID-19 ini mengajar kita tentang kebersihan. Kita tak sedar bahawa dia mengajar kita tentang kebersihan dan juga dia mengajar kita tentang perbincangan semuanya boleh dilakukan secara online. Kalau sebelum ni kita tak nak buat benda-benda ni, kalau boleh nak buat mesyuarat, berada kat mesyuarat, dipanggil meeting and everything. In realitinya disebabkan COVID-19 inilah menjadikan IT adalah suatu perkara yang paling penting untuk kita mendekatkan diri kita dengan kita lah masing-masing. Itu je kaedah yang ada pada waktu itu dan yang paling sesuai. Dan yang last sekali pada saya, stay safe je lah bagi saya, jaga diri. Bahawa setiap pergerakan, pegang sesuatu benda tu kita kena fikir dah lepas ni. Pegang basuh tangan. Pegang, basuh tangan. Maksudnya tak lama lagi bersihlah tangan. Silap-silap daripada basuh tangan, ambil wudu, ialah terus sekali. Okey, terima kasih Haji di atas kata-kata nasihat pada staff. Seterusnya kita bagi pada Dr. Zaitun. Boleh Dr. berikan sedikit nasihat kepada staff kita semua? Okey. So nasihat saya dalam keadaan pandemik yang mungkin berpanjangan, mungkin setahun, mungkin 2 tahun, kita sama-sama menjaga kita. Kita jaga kita untuk putuskan rantaian COVID-19. So dengan melaksanakan norma-norma baru kita. So yang pertama sekali, jaga diri kita sendiri dulu. Dan kita jaga orang lain. Yang kedua, jangan sentuh muka, mulut, mata, hidung di kawasan muka ni. Yang ketiga, jangan percaya pada orang lain. Maksudnya kita anggapkan semua adalah COVID positif until proven otherwise. Okey. So maksudnya dia dah buat itulah screening tu. So anggapkan semua orang ada membawa virus, sama ada di lift, kita masuk ke kantin, kita pergi ke pasar raya, ke mana saja kita anggapkan orang lain semua ada COVID-19. Seterusnya kita jangan sentuh sembarangan. So kalau kita tersentuh, gunakan hand sanitizer. Bawa ke mana-mana. Yang kecil tu boleh simpan dalam handbag ataupun dalam pocik. Dan face mask terutama bila kita bergejala, bersihkan tangan, terus mandi kalau kita keluar rumah sebelum kita jumpa ahli keluarga. Terutama sekali bila dalam keluarga kita ada keluarga emas ataupun yang lebih 60 tahun ataupun kanak-kanak yang berisiko tinggi atau orang yang mempunyai penyakit-penyakit kronik. So hashtag kita jaga kita, hashtag kita mesti menang, hashtag selamat kembali bertugas. Terima kasih kepada semua viewers, terima kasih kepada Cik Nizam, terima kasih moderator Dr. Azizma Hanini, terima kasih kepada Cik Faiza dan semua Exco PT UiTM atau pentadbir UiTM yang betul-betul lumus untuk mengendalikan dan menjadikan FB Live kita berjaya. Terima kasih kepada viewers semua. Terima kasih kepada frontliner yang sentiasa bertugas. Terima kasih model saya tadi Dr. Fazinda. Dan terima kasih semua. Moga-moga kita semua dapat dijauhi daripada COVID-19. InsyaAllah. Okay, terima kasih Doktor. Akhir kata, saya mewakili Persatuan Pentadbir UiTM mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Zaitun, pada Tuan Haji Nizam dan semua UiTM yang turut sama mendengar sesi perkongsian kita pada hari ini. Dan apa yang kita boleh simpulkan adalah bersama-samalah kita teruskan kerjasama
dan komitmen dalam memainkan peranan masing-masing untuk menewaskan COVID-19. Hashtag kita jaga kita, hashtag kita UiTM. Sekian, terima kasih. Okey, sama. Terima kasih banyak-banyak Dr. Zaitun, Dr. Wan. Okay.
hamba-Mu pujian. Tuhanku, bantulah mereka di negara yang berkorban nyawa, negara bangsa dan agama.